Okay, Assalamualaikum. So hari ini saya akan buat sedikit price analysis mengenai XRP USDT. So ini yang saya gunakan platform ni adalah platform tradingview.com dekat browser. Sama je dengan Binance, dia boleh digunakan sama. Binance pun gunakan TradingView punya platform. So jom kita jump in. Okay, so saya akan gunakan yang kosong lah. Saya akan delete semua ni dulu. Okay, so cara yang saya gunakan adalah multi time frame analysis. So saya akan guna start daripada time frame yang lebih besar. Kita akan tengok daripada weekly dulu. Oops. Okay, so daripada weekly kita boleh tengok kenaikan dia. Dia dah ada structure buat lower high, kemudian dia naik, dan kemudian dia sekarang berada di lebih kurang 1.49 1.5 USDT. Dan kita boleh tengok sekarang ni, kita boleh nampak dia adalah merah. So untuk weekly ni dia agak menurun lah untuk satu minggu ni. So apa yang kita boleh expect untuk weekly, kita masih tidak nampak dekat mana dia akan stop. So untuk kita nampak benda tu, kita akan pergi ke time frame yang lebih kecil, iaitu di daily. Okay, so dekat daily baru kita boleh nampak ada level-level yang kita boleh jadikan rujukan. So saya akan gunakan horizontal ray untuk marking. So dekat sini kita boleh nampak ada banyak retest di sini, di sini, sini. So kita boleh jadikan ini sebagai level untuk rujukan kita. Saya akan letakkan warna biru lah. Okay, so apa yang kita boleh expect market ni, kita boleh expect dia untuk turun sehingga 1.324, dan sekarang dia ada high iaitu pada 1.7668. Untuk mengatakan market ini akan pergi terus lebih tinggi, dia perlu melepasi level ni lah, 1.7 ataupun dalam 1.66 ke atas, baru kita boleh assume yang dia akan meningkat lebih tinggi. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada beberapa retest, iaitu pada bahagian sini, penurunan sini, kenaikan sini, kemudian di sini. So dia ada banyak retest. So ini kita boleh jadikan sebagai guide kita. Tekan warna merah lah, resistance menandakan warna merah, biru menandakan support. So apa yang kita nak tengok untuk dia teruskan kenaikan, kita nak tengok dia pecah break ni, kita nak tengok dia buat breakout. So untuk sekarang kita boleh assume dia akan bermain di antara dua level ni. Okay, so apa jadi kalau dia breakout di bawah level support? So kalau dia breakout di bawah level support, kita boleh assume yang dia akan pergi ke lower terdekat. Low yang terdekat, low terdekat lah di sini. Alright, so ramai juga orang sekarang ni dia tengah panik sebab tengok market selalu merah je kan. Hari tu naik, lepas tu dia merah je, lepas tu dia naik, tak lepas ni dia merah lagi. So okay, sebenarnya tak perlu panik, sebab ini adalah maksudnya market sekarang bergerak secara healthy. Kalau ada kenaikan, mesti ada penurunan, wajib. Kalau dia terus naik, itu menandakan something wrong in the market. And kemudian boleh jadi market yang jenis macam tu dah akan jatuh dengan teruk, sangat-sangat teruk. So boleh jadi kita boleh tengok juga contoh daripada sini. Kita boleh tengok dia pecah, dia break dengan impulsif, sangat bullish. Kemudian kita tengok bila berlakunya kejatuhan, sangat-sangat bearish, jatuhnya sangat dalam. Sebab itulah kita kalau boleh nak elakkan market yang terlalu macam ni, bullish macam ni. Ini disebabkan hype itu hari, disebabkan selepas kes XRP dengan SEC tu. So XRP, company Ripple yang membuat XRP ni, dia banyak antara klaim-klaim yang dilakukan oleh SEC berjaya di cantas lah. Itu yang buatkan coin ni hype dan dia pergi dengan sangat bullish. That's why bila kita tengok lepas dia jatuh, dia bearish dengan sangat-sangat dalam, dia retrace sangat-sangat dalam, hampir untuk buat reversal. Kalau dia touch pada sini,
ini kita boleh kata dia buat reversal. Area sini, kalau dia touch area sini, kita boleh kata dia buat reversal, sebab dia dah pun pergi ke level mula-mula dia break di sini. Kalau dia pergi ke sini tadi, kita boleh kata ini sebagai reversal. So dia retrace sangat-sangat dalam. Jadi kemudian barulah dia buat kenaikan yang kita boleh kata agak healthy. Sebab kita boleh tengok kenaikan dia buat bullish, and then dia bermain, dia accumulate di sini, dia consolidate, and then dia naik semula, and then dia turun, dia retrace, and then dia naik semula. So boleh kata market ni agak healthy lah untuk SRP. So tak perlu panik. Dan saya expect harga dia, at least kita boleh target untuk sampai ke 1.90 lah area sini. So itu saja, harap dapat membantu. Okay, kemudian untuk kita cari expected price yang kat mana kita boleh, orang kata kita level yang kita rasa sesuai untuk masuk order. Okay, bagi saya kita perlu tengok kepada time frame yang lebih kecil, iaitu pada 4 hours time frame. So 4 hours time frame selalunya kita sesuai untuk kita carikan level-level untuk kita entry lah. Okay, dekat sini kita boleh tengok ada banyak retest di bahagian sini, dan dia dah pun sampai di bahagian sini. So kita boleh tengok, so dari sini kita boleh kita ada banyak retest dekat sini, dekat sini pun ada. So dia dah sampai level ni. So ini adalah level yang kita sekarang perlu tengok. Kita perlu ambil peka lah, kita perlu peka. So kita tengok sekiranya ada sebarang bullish ataupun sebarang tanda-tanda untuk kenaikan, contohnya macam engulfing ataupun candlestick pattern kan. So kat situ kita boleh gunakan sebagai entry kita lah. So dekat sini kita dah sampai level yang agak bagus untuk kita entry. Cumanya current situation, kalau kita tengok masih tiada tanda-tanda. So pada saya ada kemungkinan dia akan turun lagi. Pada saya lah, kemungkinan dia boleh naik lagi, sebab kita masih belum ada lagi satu confirmation, sebab semuanya masih merah lagi. Tapi berlakunya rejection kat sini 2 kali, berlakunya rejection yang agak kuat. So apa-apa pun kita just tengok saja level ni, bahagian level ni. Okay.